Live dah jalan ya? Okay, baik. Ready ya? Assalamualaikum semua. Ready ya? Dah start ke? Belum lagi. Pukul 9. Baru lagi 3 minit je. Baik. Okay. Bertenang Azrul. Kak Abid kena bertenang. Okay, baik. Lagi 3 minit. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada pelayar-pelayar FB kita bersama dengan FB page Jabatan Pendidikan Khas UPSI. Saya sebagai moderator pada malam ini mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat malam bersama dengan intipati kita pada malam ini. Sebelum kita mulakan majlis, mungkin lebih baik kita bermula dengan surah Al-Fatihah untuk lebih memberkati majlis pada malam ini. Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Dr. Hasrul bin Hushan, pensyarah di Jabatan Pendidikan Khas UPSI. Mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kerana bersama-sama dengan pihak jabatan untuk kita berkongsi sedikit perkongsian ilmu daripada tetamu jemputan kita pada malam ini. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, untuk pengetahuan semua, intipati pada malam ini adalah sebahagian daripada pengisian yang ada di dalam kursus yang diajar untuk guru-guru pelatih di Jabatan Pendidikan Khas. Guru-guru pelatih ini adalah bakal-bakal guru pendidikan khas di sekolah menengah di UPSI, dan program ini berjalan selama 4 tahun. Dan kursus ini lebih dikenali dengan intervensi di dalam pendidikan khas. Kursus ini ditawarkan kepada pelajar-pelajar di semester 5 dan 6, lebih kurang tahun ketiga. Guru-guru pelatih ini bersama dengan program pendidikan khas, dan di tahap itu ataupun di tahap ini pelajar-pelajar sudah mula kenal kanak-kanak berkeperluan khas, sudah jelas tentang dasar-dasar dan polisi dalam pendidikan khas, dan sudah boleh mengenali ataupun membuat hubung kait di antara konteks peluang pendidikan khas dan pengajaran dalam bilik darjah. Dan seterusnya, di tahap yang seterusnya adalah terutamanya dalam kursus ini kita cuba membawakan pengisian berkenaan dengan jenis-jenis intervensi yang ada dalam konteks pendidikan khas. Untuk kursus ini dia agak istimewa sedikit, yang mana macam saya sendiri Dr. Hasrul bersama dengan Puan Norbita pensyarah bersama untuk kursus ini bagi 3 kumpulan yang berbeza. Kami dari background bukan guru pendidikan khas. Kami bersama-sama dengan pelajar memperkenalkan jenis-jenis intervensi, bukan hanya dari perspektif terapi cara kerja, malah kita juga membawa contoh-contoh terapi dari terapis pertuturan, daripada dietitian and nutrition, daripada optometri dan audiologis, dan juga kita juga membincangkan tentang peranan fisioterapis dan juga peranan ibu bapa di dalam memastikan program intervensi itu berjalan dengan baik. So dalam perbincangan kursus selama 14 minggu ini, pastinya banyak jenis-jenis intervensi yang cuba diperkenalkan. Sekurang-kurangnya guru-guru pelatih di UPSI dapat memahami dan juga mendalami peranan-peranan ahli kesihatan yang lain, ya, yang mana kita mengamalkan konsep kolaborasi kerjasama bersama dengan ahli-ahli kesihatan sama ada di persekitaran hospital ataupun di persekitaran sekolah. Ini memberi peluang kepada guru-guru pendidikan khas untuk mendalami dan seterusnya membantu kanak-kanak berkeperluan khas. Itu sedikit khusus intervensi yang kita jalankan sepanjang 14 minggu ini.
Sebelum saya pergi dengan lebih jauh berkenaan intipati kita malam ini, suka saya nak perkenalkan kita punya pensyarah Jabatan Pendidikan Khas kita, Puan Norbita Abdul Aziz. Sudah bersama dengan program hampir 10 tahun juga, dan beliau adalah datang di UPSI dengan degree terapi secara kerja, dan seterusnya sebagai tutor beliau melanjutkan pengajian di peringkat master di Flinders University Australia dengan mengkaji berkenaan dengan disability policy and practice, dan itu juga satu perbincangan yang baik untuk guru-guru pendidikan khas dalam memahami polisi-polisi untuk orang-orang kurang upaya. Dan seterusnya beliau menyambung pengajian PhD beliau pada tahun 2017 atau 18 tak silap saya, dan sepanjang perjalanan beliau di UPSI ini, saya nak berkongsi, mungkin tak dapat bersempat bekerjasama dengan Puan Norbita ini sebab Puan Norbita memang dirancang untuk setiap kali saya pergi belajar dia akan ganti saya. So maksudnya sebagai contoh, masa saya buat master di UK, Puan Norbita ambil alih peranan saya, dan bila saya dah balik 2013-14, Puan Norbita buat master pula. So begitulah perjalanan dia. So dan akhirnya tahun ini kita sama-sama balik daripada PhD, dan alhamdulillah Puan Norbita pun akan viva dalam tahun ni. InsyaAllah dia Dr. to be, dan kita juga mendoakan Puan Norbita terus berjaya dalam bidang profesional pensyarah dan terapi cara kerja. Untuk pengetahuan semua, kajian intervensi permodelan video ini adalah sebahagian daripada kajian PhD Puan Norbita yang bertajuk melihat keberkesanan intervensi permodelan video kepada kecekalan tangan ataupun hands dexterity di kalangan kanak-kanak masalah pembelajaran. Dan ini kita boleh dengar nanti bagaimana permodelan video itu boleh diguna pakai di dalam konteks bilik darjah dan dalam konteks di rumah ataupun di komuniti. Dan tanpa melengahkan masa, saya memberikan penghormatan untuk Puan Norbita berkongsi bersama dengan kami. Dan sebelum saya memberikan kepada Puan Norbita, pastikan tuan-tuan dan perempuan dan rakan-rakan sekalian untuk terus bersama dengan kami dan berikan soalan-soalan di dalam Facebook page kita pada malam ini. Dan di akhir nanti, di akhir syarahan Puan Norbita, saya akan bacakan beberapa soalan untuk mendapat maklum balas dari Puan Norbita. Okey, silakan Puan Norbita. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Harus Oshan, iaitu selaku moderator pada malam ini. Bukan sahaja moderator tapi rakan seperjuangan dalam Jabatan Pendidikan Khas, ya. Kita dah macam cerita Dr. Asrul tu, macam kita dah kena cubit paha kanan keras paha kiri lah. Maksudnya kita kena pikul sama-sama tanggungjawab tu. Sama-sama pikul tanggungjawab tu bukan saja untuk pelajar-pelajar daripada guru pelatih pendidikan khas, tetapi juga disebarluaskan terutama dalam profession kami lah sebagai terapi cara kerja. Okey. Saya teruskan dengan saya panggil syarahan lah atau kuliah saya lah. Kuliah saya memang menumpukan kepada topik pemodelan video. Bahasa Melayu tu memang macam tak syok sangat sebut. Saya suka sebut bahasa English, video modeling. VM video modeling, sebab VM dia pemodelan video tak berapa syok sangat nak sebut. So sepanjang saya punya sisi pagi ini, malam ni saya akan continue sebut dengan VM iaitu video modeling. Okey.
Okay. Video modeling ataupun bahasa Melayunya pemodelan video. Okey, gambar ni pun saya saja ambil sebab dia dapat menggambarkan pada masa sekarang kita banyak di alam maya kan, kita banyak menggunakan teknologi lah, kamera, laptop, telefon, smartphone kan. Jadi kita gunakan benda-benda itu dan ianya juga adalah sebenarnya sebahagian daripada video modeling. Slide saya dalam bahasa Inggeris tapi saya akan cakap dalam bahasa Melayu lah ya. Okey, kebiasaannya kita mulakan dengan sesuatu yang broad dulu teknologi. Alright. So apabila teknologi ni dia menjurus kepada children with disability, dia dipanggil assistive technology ataupun AT, ya. So dalam Assistive Technology Act Amended Assistive Technology Act, AT lah saya sebut AT of 2004 provide a broad definition of AT. Dia menyediakan satu istilah teknologi yang sangat besar, ya, iaitu any item, piece of equipment or product system whether acquired commercially, off the shelf, modified or customized that is used to increase, maintain or improve the functional capabilities of children with disabilities. Okay? So assistive technology tu dia boleh diubah, dimodify, dikomersialkan, untuk meningkatkan kebolehan seseorang children with disability. So the most effective technologies are those that address a student functional need, ability level and student contact differences. So penyediaan teknologi kepada seseorang itu perlulah memenuhi the needs, the functional needs, kebolehan individu tersebut dalam konteks student. Kat sini dia kata student lah, student ataupun individu itu. So one type of assistive technology that have been demonstrated to possess this characteristic is video modeling. Alright, so teknologi, assistive technology, salah satunya adalah ciri-ciri assistive technology adalah video modeling. So assistive technology ni skopnya adalah besar. Macam saya kata tadi kan, skopnya besar. Tapi bila kita katakan dianya adalah assistive technology, dia boleh dibahagikan kepada dua pula. Low tech devices dan high tech devices. Kalau low tech devices biasanya kita gunakan macam kalau saya tunjuk contoh ni lebih kepada kanak-kanak autisma lah, kanak-kanak autisma. Mereka menggunakan picture cards to communicate, mereka menggunakan visual card to learn something kan. Itu semua di bawah low tech devices. Bagaimana pula kategori high tech devices? Kalau high tech device, surely we think that benda tu memang high tech, berteknologi. Ya, contohnya macam dalam contoh ni memang kebanyakan kanak-kanak autisma menggunakan speech generative device sebab kanak-kanak autisma ada masalah dari segi interaksi dan komunikasi. Jadi high tech digunakan juga, kategori ini dikategorikan di bawah high tech devices. So saya letak sini ASD sebab banyak yang high assistive device ni kita dalam kajian kepustakaan mention about high tech ni, high tech AT ni adalah untuk ASD. Alright, so a few high tech AT for student with ASD, contohnya macam tadi tu speech generative device, computer assisted instructions. Yang ini boleh guru-guru contohnya lah boleh gunakan komputer kan. Sekarang ni bukan guru-guru pendidikan khas saja, guru-guru arus perdana pun dah gunakan kan, kerana kita mengalami pandemik COVID-19 dan perlu lakukan PDPR di rumah.
And virtual reality ni high tech, ya, dia satu program yang telah diinstal pada satu alat di mana pemakainya akan merasakan berada di dalam situasi yang real. Satu yang real, dan mereka boleh like 3D image, that's why mereka nampak real, dan sekiranya gambaran itu adalah mereka berada bersama kawan-kawan, jadi mereka seolah-olah berada di dalam keadaan bersama kawan-kawan itu. So untuk ASD mereka gunakan itu untuk mereka galakkan communication skill. And robot mediated interventions menggunakan robot. Dulu masa saya di buat master di Flinders, actually nama dia disability studies. Tapi biasalah ada perubahan, jadi mereka tukar kita punya program course tu disability policy and practice. Actually dia disability studies. So kita banyak belajar intervention untuk ASD lah. So di sana dah implement about robot mediated interventions. Dan masa kelas pun mereka tunjukkan contoh robot. Saya pun macam boleh robot tu boleh improve ASD punya skill in term of dia punya emotion, in term of dia punya skill komunikasi, mengikut arahan. Jadi dalam kelas tu pensyarah comparekan antara orang kita ni bagi arahan dengan robot tu bagi arahan. So ASD boleh follow yang robot tu bagi arahan. So such a like tak tahu nak cakap kan, speechless kan. Kan kira robot tu boleh dijadikan sebagai intervention untuk kanak-kanak ASD. And last but not least, video based intervention. So video based intervention inilah yang saya akan cover throughout our lecture today. Video modeling ni is as assistive technology. Dia sebahagian daripada assistive technology yang mula-mula disebutkan tadi. Kerana apa? Kerana video use can be adapted to the needs of the clients as part of complex intervention program or implemented by others with little instruction and equipment. Dia boleh memenuhi keperluan individu seseorang individu dengan mempunyai arahan yang sedikit dan mempunyai equipment yang tertentu. So the potential of video technology can be effective component in improving student learning and skill acquisitions. Dia boleh video ni boleh memberi potensi dalam proses pembelajaran seseorang student itu dan kemampuan untuk perolehi skill acquisition, keperluan untuk memperolehi skill-skill tertentu yang ingin dicapai. Intervention integrating video technology have strong research support that spans several decades. So intervention yang integratekan dalam video dan dalam intervensi actually dah disokong dalam kajian. So video based intervention ini adalah satu umbrella term, satu istilah yang utama untuk kita implement apa jenis video-video di dalam dia. So video based intervention ini adalah kita menunjukkan student ataupun sesiapa lah panggil learners lah, learners itu sistematik satu persatu langkah yang sistematik satu persatu, tetapi secara video. Video footage designed to teach a skill. Satu-satu langkah dengan gunakan video untuk mengajar skill yang kita nak dia mahir. Alright. So dalam video based interventions ada jenis-jenis video based interventions. Salah satunya yang paling basic yang biasa digunakan adalah video modeling. Kemudian ada video prompting, ada video point of view video modeling dan video self modeling. So setiap satu ni ada yang sama, ada yang berbeza. So ini yang kita nak cover. Sebelum tu, dari mana sebenarnya video modeling asal dia? Dia
asalnya daripada Albert Bandura melalui social learning theory yang mengatakan dalam teori ini pemerhatian melalui pembelajaran, modeling mempunyai kesan yang sangat profound impact, kesan yang sangat berkesan, macam tu kan, yang sangat berkesan untuk perkembangan kemahiran seorang kanak-kanak. Maksudnya bila sekiranya kanak-kanak itu melihat orang lain membuat sesuatu, dia akan meniru. Dia akan melihat dan dia akan meniru semula. Itu adalah observational learning, through modeling. So orang buat, dia akan tiru. Alright? Dan Bandura pun menyatakan peniruan itu berlaku sama ada diberi ganjaran atau tak diberi ganjaran. Masih berlaku peniruan itu. Kalau kita tak bagi ganjaran pun peniruan itu berlaku, dan tidak bagi ganjaran pun peniruan itu berlaku. Ya? Okay. So daripada video modeling, dia ada kesinambungan kalau dalam literature review, dalam kajian kepustakaan. Banyak yang saya perhatikan daripada kajian kepustakaan yang menyebut tentang Albert Bandura ni. Tapi yang saya tertarik untuk ambil Bellini and Eculian 2007, walaupun dia 2007 dan walaupun sekarang ni banyak orang mendefinisikan video modeling, tapi saya dapati daripada kajian-kajian susulan daripada Albert Bandura tu, Bellini Eculian ni yang telah propose macam memberikan satu definisi video modeling tu. Alright? Dan banyak artikel yang selepas itu dia cite Bellini and Eculian. So saya assume dan saya percaya Bellini and Eculian ni dia memberi definisi video modeling hasil daripada susulan daripada teori Bandura tadi. So video modeling ni dia involve viewing a video that demonstrate a targeted behavior that allows the opportunity to imitate the behavior. So dia lebih kurang macam Bandura, tapi dia memberi definisi yang kita boleh guna pakailah, di mana melibatkan kita tengok video. Alright, Bandura tak sebut video itu, tetapi Bellini menyebut bahawa behavior yang kita nak, behavior yang desire behavior, keinginan tingkah laku yang kita nak capai itu adalah melalui melihat video yang ditunjukkan oleh seseorang lah dan meniru semula tingkah laku itu yang di dalam video tersebut. Okay? Alright. So video modeling is an effective method for learning targeted skill widely used for individual with diverse disability. Okay? Dalam kajian banyak menggunakan video modeling ni. Sama ada, so saya mention kat sini video modeling ni sama ada video prompting kan, video self modeling dan bila kita tajuk dia video modeling, tapi bila kita baca rupanya dia aplikasikan video prompting, contoh macam tu. So saya mengandaikan video modeling ni basic kepada video based intervention. Alright. So video modeling is an effective method yang mempelajari sesuatu tingkah laku oleh diverse disability. Beberapa kajian yang telah dikenal pasti, antaranya saya punya paper sendiri juga, saya dapati banyak diverse disability, pelbagai ketidakupayaan merangkumi learning disabilities, autism spectrum disorder, developmental disability, actually ada lagi ADHD, intellectual disability, behavior problems, sorry tak update kat situ. Itu antara kategori ketidakupayaan yang melalui kajian telah menyatakan, hasil kajian mereka telah katakan ada keberkesanan video modeling. Alright? So video modeling is well established evidence-based practice for ASD. Walaupun video modeling ni
digunakan secara meluas untuk pelbagai ketidakupayaan, tetapi untuk ASD dia dah ada evidence based practice. Okay, so saya sarankan kepada interventionist kan, occupational therapist, speech therapist, sebab ada artikel yang speech therapy pun guna video modeling, psikologis, guru pendidikan khas kan, guru biasa pun untuk typical children, untuk kanak-kanak biasa pun mereka gunakan video modeling, tetapi untuk ASD sudah ada evidence based practice. So saya sarankan untuk kumpulan-kumpulan profesional ini gunakan. Okey, video modeling ni boleh diimplementasikan untuk pelbagai jenis kemahiran. Articles yang saya temui, dia cover daripada infants lagi sampai warga emas. Saya tak cover lah sebab saya punya kajian PhD sehingga sekolah menengah di Malaysia. Murid masalah keperluan khas sampai umur 21 tahun. Jadi saya cover, saya tengok dalam kajian kepustakaan, dia punya VM tu, implementation of VM tu daripada infant sampai umur tahap 21 tahun dan ke atas lah. Ke atas tu kalau kajian tu dia tulislah situ adolescents with ASD umur dia berapa. Tapi kajian saya sampai 21 lah. Tapi dia cover sehingga melebihi 21 tahun. Jadi dia boleh banyak kemahiran. Kalau infants tu yang saya ingat dia parents, bapa dia videokan kemahiran. Saya tak ingat, minta maaf. Dia videokan menggunakan video modeling dan practitioner videokan video modeling dan ajar parents tu untuk buat macam mana kepada baby infants yang ada masalah tu. Alright, so bila naik sikit umur tu dalam kategori 6 tahun ke bawah, video modeling banyak guna untuk play, untuk social and interaction skill, communication skill. Dia boleh juga guna untuk handwriting skill. Handwriting skill pun boleh guna. Dan sekiranya umur tu atas sikit, umur yang secondary school, yang kita maklum secondary school kita fokuskan pre-vocational kan, pre-employment, daily living skill, dan sexuality kan, sexuality skill. Video modeling pun ada implement pada kategori tahap umur sekolah menengah yang seperti saya sebut tu lah, vocational skill, pre-vocational skill. Jadi VM ni boleh implement a wide range of age. Alright. So dia juga boleh diimplementasikan dalam different types of setting. Jadi yang saya dapati daripada kajian literature, setting tu boleh berlaku dalam kelas biasa arus perdana, boleh berlaku dalam kelas pendidikan khas, boleh berlaku dalam kelas inklusif, boleh berlaku dalam group terapi, dan boleh juga berlaku dalam one-to-one intervention di klinik. So ini biasanya saya tengok, saya fokuskan lebih kepada, saya suka untuk terangkan, untuk beritahu bahawa OT lah, OT yang menggunakan video modeling ni dalam intervensi one-to-one session di klinik setting. Dan kebanyakan daripada artikel-artikel yang diperolehi telah menunjukkan, banyak menunjukkan positive result. What is positive result? Positive result maksudnya ada terdapat keberkesanan terhadap kemahiran yang diingini melalui intervensi pemodelan video. Baik. Ini adalah artikel yang telah dipublish
sepanjang saya belajar PhD bersama supervisor saya. Okey, tajuk articles ni Implementation of Video Modeling in the Occupational Therapy Intervention Process for Children and Adolescents with Special Needs, a scoping review. Memang kita kerana saya latar belakang OT, so OT boleh lakukan, boleh menjadikan video modeling ini sedikit tentang artikel ni. OT boleh menggunakan intervensi video modeling ni dalam intervensi mereka. Walaupun terdapat beberapa kekangan. Contohnya macam penggunaan teknologi tadi itulah, assistive devices kan, tidak kekurangan dari segi situ untuk provide assistive device dan integratekan dengan video modeling, tetapi ini video modeling intervention ini boleh dijadikan salah satu intervensi tambahan untuk OT selepas dia buat intervensi biasa pada permulaan intervensi. Maksudnya permulaan intervensi buat je intervensi biasa OT buat, dan akhirnya boleh include sekali video modeling dalam intervensi tersebut. So dalam artikel ni apa yang diperolehi adalah video modeling positively improve as they watch the video models. Dan artikel dalam ni semuanya OT yang punya artikel yang dia punya kriteria inclusion. Semua artikel adalah artikel yang OT buat intervention video modeling. Memang limited, memang tak banyak. Okay, tetapi kita sebagai OT kita still boleh implement video modeling tu dalam intervention kita. So their improvement can be due to the effective teaching strategy via video presentations that provide systematic and clear step-by-step instructions visually in facilitating the learning process. Keberkesanan itu didapati kerana pembelajaran itu dilakukan secara sistematik, secara step arahan satu persatu, okay, secara visual, right? So consider individual learners prefers learning method before implementing the video modeling approach. Dalam artikel ini, walaupun kita kata bagus untuk ASD, tetapi kita kena consider tentang ketidakupayaan yang lain. So contohnya yang dimasukkan dalam artikel ni, contohnya masalah penglihatan. Okay, masih boleh menggunakan video modeling, tetapi kena menggunakan bantuan assistive device yang lain. Okay, contohnya kena ada macam tactiles kan, rasa pada device dia, still boleh menggunakan video modeling. Jadi video modeling perlu fit with individual needs and dia punya ketidakupayaan. However, individual VASD have been reported to be well suited for the video modeling approach. Okay. So dalam artikel ni pun dia kata multiple kinds of technology incorporated with video modeling used to teach children and adolescents with special needs. Apakah teknologi yang dikenal pasti dalam artikel ni? Ada yang kalau di overseas mereka guna iPod. Mereka guna iPod, BlackBerry, smartphone lah. Dan kalau smartphone, iPad, dan ada artikel yang guna Android juga. So kita boleh guna smartphone lah, sama ada gunakan Android atau iPhone. iPad boleh, iPod kita kat Malaysia tak ada lah, overseas ada. Kamera pun boleh. Itu semua kind of technology yang kita boleh incorporated untuk membina video modeling. Okay, type of video based interventions. Yang saya katakan tadi tu, ini jenis-jenis dia. Setiap jenis-jenis tu ada yang sama, ada yang
lain sikit cara kita nak implement. Okay. Untuk video modeling, okay, ciri-cirinya model tu anyone able to successfully complete the task. Sesiapa saja boleh jadi model untuk membina atau membangunkan video modeling. Sesiapa saja, adik-beradik, kawan, anak, sesiapa saja boleh main, boleh jadi model untuk buatkan task tu. Alright, so viewing dia, video is view in its entirety. Maksudnya video modeling itu dilihat secara keseluruhan. Contohnya aktiviti apa? Memakai kasut. Contohnya, memakai kasut. Video itu dimulakan dengan ambil kasut sehingga pakai kasut. So dia dilihat secara penuh video tu. Okay, that is video modeling. Dilihat secara penuh. Dimainkan video itu secara penuh. Okay. So video prompting, apa pula video prompting? Kalau model dia sama juga dengan video modeling, sesiapa saja boleh jadi model, kawan-kawan, saudara mara boleh jadi. And viewing dia adalah one step is view and then the student is prompted to complete that task. Maksudnya, dia pakai kasut tu kan, mula-mula kita ambil kasut letak kat kaki. Lepas tu buka lubang kasut contohnya lah. Jadi bila video prompting bermaksud orang model yang mendemonstrasikan kemahiran tersebut perlu ditunjukkan pada learner secara satu bahagian maksudnya. Maksudnya apabila kita satu bahagian tu okey, video ambil kasut dan letak ke kaki. Stop. Kemudian suruh learner tu buat benda tu dulu. Ambil kasut letak ke kaki. So bila dia dah buat, kita continue play. Buka lubang kasut dan stop. Kemudian suruh learner buat yang sama macam model yang dalam video tu. Buka lubang kasut dan seterusnya. Itu sebab tu dipanggil prompting. Okey. Secara praktikalnya, selepas saya hasilkan video modeling dalam kajian saya, even dalam kelas pun ada student tanya saya macam mana nak buat video prompting tu dengan video modeling. So pengalaman saya dan kalau ikutkan kajian-kajian yang dilakukan pun, mereka sama ada mereka buat video modeling saja tanpa ada gabungan dengan video prompting, ataupun kadang-kadang kita boleh nampak title tu digabungkan, video modeling and video prompting, digabungkan. So apa maksud digabungkan tu? Dua video modeling tu, video modeling and video prompting. Okay, pengalaman saya, kita hasilkan satu video, contohnya pakai kasut tadi tu lah. Kita hasilkan satu video yang penuh memakai kasut sehingga dia masukkan kaki ke dalam kasut. Dan kalau pakai zigzag sampai dia tutup lah velcro kasut tu. Okay, daripada ambil kasut dan step sampai dia masukkan kasut dan velcro. Itu video modeling full. Bila kita nak ajar kepada learners, selalunya kita gunakan dua-dua, video modeling dengan video prompting. Okay, kita tunjukkan dulu video modeling kemahiran tersebut secara penuh. Okay, dan bila waktu latihan, kita mainkan yang video tu pause. Sebab itu je yang kita punya kaedah yang kita boleh gunakan. Kita boleh pause. Okay, so maksudnya bila kita daripada video modeling yang penuh tu, bila dah sampai satu step, pause dan minta dia buat. Kalau dia tak boleh juga, you forward back ke belakang video tu, you play, dan sampai dekat satu bahagian step tu, you pause, dia buat. Apabila dia dah buat, boleh, then you continue play, buat lagi satu, pergi kepada satu bahagian step, then pause, suruh dia buat.
Dan begitulah berikutnya. Maksudnya dia datang video prompting tu daripada video modeling. That's why banyak artikel yang kadang-kadang dia buat sekali video modeling dengan video prompting. Okay? Cara pelaksanaan dia. So video modeling ni sebenarnya dalam kajian yang saya dapati sebab dia teknologi. Okay? So dia teknologi, dia ada, kalau saya ingat dalam saya punya thesis saya ada cite yang severe children with disability pun boleh menggunakan video modeling dalam kajian dia. So saya tak ingat bagaimana, tapi untuk yang severe pun boleh menggunakan. Cuma dalam saya tak ingat lah ya, cuma saya tak ingat sama ada dia menggunakan video prompting atau video modeling. Tetapi dia menyatakan bahawa video modeling adalah satu teknologi dan teknologi itu sudah memang dikatakan memang berkesan untuk kanak-kanak walaupun dalam severe, walaupun kanak-kanak yang keterukan disability dia tu adalah severe. Okay. Kemudian saya teruskan video self modeling. Okay, video self modeling tu siapa model dia? Okay, kalau kita tengok self modeling pun adalah the person who will be review the video. Orang yang tengok, orang yang kita akan bagi tengok video itu, orang itulah model dia. Dia berbeza dengan video modeling dan video prompting. Self modeling tu maksudnya kita ambil video orang yang kita nak kasih dia tengok video tu. Okay. So self model ini pun banyak kajian menyokong, memang sangat berkesan kaedah video self modeling ni. Yeah. So viewing dia, video modeling or video prompting procedure can be used. So what maksudnya model tu, katakan Ali, kita videokan contoh Ali ada masalah bersosial. Dia seorang yang pemalu. Okay, bila bersama rakan-rakan dia tak cakap, tak banyak cakap kan, dia malu-malu kan, dia suka duduk tepi-tepi kan, dia tidak bersama dalam kumpulan tu. Jadi cikgu kata please my student macam ni. So you can think some intervensi pemodelan video. Salah satunya sama ada you boleh buat video modeling, video prompting ataupun self modeling. So boleh cadangkan, okay cikgu, you ambil video murid tu, okay, waktu aktiviti tu. Sebab kita dah identify dia punya masalah, iaitu dia ada masalah untuk berkomunikasi dalam kumpulan, bersosial, berinteraksi dalam kumpulan. Jadi guru akan ambil video tersebut, okay, kemudian akan bagi feedback. Kemudian akan panggil murid tersebut dan akan bincang, bagi feedback tentang video yang telah diambil tu. Di mana bila ditunjukkan video itu, model tersebut adalah Ali. Alright, so feedback, perbincangan dan feedback termasuk juga nanti guru boleh bincangkan bahawa bila masuk Ali tengok video ni, you tengok diri you kan, dia bila cikgu tanya, tengok Abu jawab soalan saya, Abu angkat tangan kan, tapi Ali bila saya tanya Ali tak kan. Jadi boleh berbincang, bagi feedback daripada situ. Dan video self modeling tu dia sebenarnya model tu adalah orang itu sendiri. Dan kaedah video modeling dan prompting boleh dilakukan. Daripada video tu, you tunjukkan full, lepas tu you boleh stopkan. Tu video prompting lah, you stopkan. Patutnya bila waktu macam ni, cikgu tanya, Ali kena angkat tangan. Kan? Jadi video tu boleh tunjukkan kat dia. Satu tahap tu, pause. Okay, waktu yang ini sepatutnya bila cikgu tanya, Ali kena angkat tangan. Okay, lepas tu continue balik. Kemudian pause. Okay, waktu ni bila cikgu suruh ke hadapan, Ali kena ke hadapan. So berbincang, bagi feedback tentang video tu. Okay, apa yang sepatutnya berlaku bila sesuatu itu berlaku lah. Maksudnya apa yang Ali tu patut buat bila cikgu tanya, cikgu buat ini. Apa yang patut cikgu buat dan Ali patut buat macam ni. Itu sebenarnya video self modeling. And point of view video modeling ni adalah
model dia anyone able to successfully complete the task. Sama juga macam video modeling dan prompting, sesiapa saja boleh. And viewing dia, the video recording shows only the model hands performing the task. Kalau you tengok dekat gambar example ni kan, tangan saja. Ini kita banyak tengok dalam YouTube kan. The video recording shows only the model's hand performing the task and providing the instruction while keeping the main focus on the target skill task being explained. Okay, so arahan dia bukannya kita cakap macam ni. Okay, ambil tali, ambil manik, okay, masukkan. Tidak. Secara video direcordkan tetapi tunjukkan bahagian tangan saja performing the task, the desired task, iaitu contohnya yang ni saya rasa mungkin masukkan tali dalam manik lah. Dan arahan itu, okay, kalau you tengok sini providing the instruction tu, arahan tu adalah melalui video tu. Okay, arahan tu melalui video tu. Maksudnya mula-mula tangan tu ambil tali, lepas tu tangan tu ambil manik, lepas tu tangan tu masukkan tali dalam lubang manik, lepas tu tarik, lepas tu cantumkan, cangkuk. Ini antara konten dalam saya punya video modeling lah, modul saya. Masukkan cangkuk dan itulah arahannya. Itu arahannya. Tapi saya nak tambah sikit, tambah sikit. Kalau kita tengok YouTube kan, kadang-kadang macam saya cakap tadi, point of view video modeling ni itulah arahannya kan. Dia tengok, dia buat melalui model tangan yang dia tengok. Okay. Kalau kita tengok YouTube ke, kadang-kadang ada instruction kan, masukkan tali, dia ada teks kan, teks. Okay, so dekat situ dah menggunakan multimedia lah, penggunaan multimedia. Maksudnya dah menggunakan video satu, dah menggunakan teks satu, dah menggunakan grafik satu, dah menggunakan, kalau dia guna animasi, dia dah gunakan animasi satu, dia dah gunakan foto satu. So dia dah melibatkan multimedia. Okay, dalam kajian saya, sebab saya bangunkan modul saya nak share lah, saya bangunkan video itu berasaskan beberapa teori dan model. Okay, salah satu model iaitu model Mayer kan, dia ada menyebut bahawa untuk yang disability, people with disability, atau disebut children with disability, arahan tu dia ada macam kebaikan dan boleh diimplementasikan dan mungkin tidak boleh diimplementasikan. Maksud saya arahan tu biasa kita tambah teks kan dalam video tu. Ambil tali. Okey, tangan ambil tali. Lepas tu bila ambil manik ada arahan teks, ambil manik. Okey. Kedua ambil manik dan seterusnya. Okey, dalam Mayer punya teori menyatakan untuk people with disability ni, again saya kata boleh diimplementasikan atau tak boleh kerana kalau terlalu banyak arahan, okey, dalam satu video, terlalu banyak arahan. Kita dah ada arahan instruction melalui model tangan kan, dan dia tengok melalui visual dan dia tahu itu apa yang perlu dilakukan oleh learner. Tetapi apabila kita masukkan arahan suara dah satu media voice kan, suara ataupun dia masukkan teks, dia akan terganggu dari segi mana satu instruction yang perlu difokus. Alright. Sama ada teks itu ke, sama ada suara itu ke, ataupun secara visual model video itu, mana satu arahan. So kita perlu fikir juga benda ni sebab untuk children with special needs. Sekejap. Untuk children with special needs ni saya rasa itu kita kena look after. Kita kena concern about
about the video yang mungkin kita akan gunakan akan untuk anak-anak kita atau murid-murid kita ataupun klien kita. Ya. Sebab banyak arahan. Jadi nanti dia terganggu dengan arahan yang mana satu. Teks ke, suara ke ataupun model tangan tu. Tetapi dalam cara itu kata boleh juga digunakan. Boleh juga digunakan tapi letak di bawah. Letak teks tu di bawah dan kalau tak gunakan pun tak apa. Tapi kalau nak gunakan letakkan teks tu di bawah. Sebab kita takut ada gangguan konsentrasi dia nak fokus mana satu arahan. Okey, seterusnya kenapa video modeling? Why video modeling? Yang pertamanya, video presentation of information such as video modeling is the preferred form of learning. Visual presentation tu adalah salah satu bentuk video modeling yang menjadi preferable dalam pembelajaran. Okay. Who have problem following instructions can receive instruction directly from video modeling, eliminating extra stimuli so that they can engage on relevant stimuli. So bagi mereka yang ada masalah untuk follow instruction, okay, so kita boleh guna video modeling sebab arahan secara direct dan dia boleh mengignorkan, dia boleh tidak menghiraukan apa extra stimuli yang lain tu. Maksudnya kalau tadi video yang kalau saya kata tadi video pakai kasut, dia engage itu saja. Dia engage untuk lakukan kemahiran pakai kasut saja. Okey, so dia tak ada gangguan benda-benda lain lagi. Okey, untuk dia mempraktiskan kemahiran tersebut. Alright? So yang ketiga, teach the skill directly from the video presented visually without attending to unnecessary irrelevant actions. Okay. Sama juga macam point kedua, kenapa VM, sebab dia directly akan ajar kemahiran tersebut. Kalau kemahiran itu dia. Itulah kemahiran yang perlu dia master. Okay. Kemudian yang keempat, limit extraneous stimuli and only identify the significant actions needed in the task. So sebarang kemungkinan yang lain tu, yang luaran ni akan dapat dilenyapkan lah. Sebab kita betul-betul target pada satu task, right? And facilitate better action in the imitation process. Okay, peniruan semula itu adalah lebih baik, proses peniruan semula itu adalah lebih baik melalui video modeling, and able to focus on core aspect of instruction with visual cues. Yang kalau kita faham, saya ambil contoh ASD kan, kanak-kanak autisma, dia banyak gaya pembelajaran kanak-kanak autisma lebih kepada visual cues kan. Jadi video modeling itu adalah sebahagian daripada visual cues tetapi melalui video, dan mereka akan fokus pada kemahiran itu saja. Okay. Opportunity to watch, imitate and practice the task many times. Ini yang saya suka sebab bila kita dah hasilkan video tersebut, dia boleh dipraktiskan bila-bila masa, okey, dan banyak kali repeating. Banyak kali boleh gunakan video tersebut. Dalam kajian saya, masa fasa pertama saya buat kajian analisis dan saya mendapat very positive feedback daripada guru-guru pendidikan khas yang mengajar kemahiran manipulatif. Sebab mereka kata mereka tidak hanya talk and talk, bercakap dan menulis saja, tetapi dengan adanya sekiranya sebuah modul tu dihasilkan, mereka boleh matlamat sesuatu kemahiran itu maksudnya bukan mereka saja nak capai, tapi murid pun boleh capai juga
sama-sama boleh capai. Jadi kita sebagai facilitator mainkan video itu dan kita boleh bantu anak kita atau murid tiru semula tingkah laku tersebut. Jadi aim untuk kemahiran tersebut dua-dua dapat. Kita dapat dan murid pun dapat juga atau anak kita pun dapat juga atas matlamat yang sama. Kemudian kita boleh practice video modeling with our own pace. Bila-bila masa saja kita boleh mainkan kalau kita dah bina video tersebut, and flexible to practice VM in a variety of setting. Bila kita dah ada, di mana-mana saja kita boleh practice. Di rumah, di sekolah, kan, di klinik kita boleh, dan mana-mana tempat lah, because variety of setting kita boleh mainkan video. It's very flexible practice. Okay. This is recommended steps, okay, untuk membina sesebuah video. Saya perolehi daripada ni artikel yang saya ambil lah untuk bina modul saya. Tetapi dalam step-step ni saya ubah juga sebab based on my own experience saya. Okay, pertamanya kita kena identify the target skill. Kita kena pasti dulu apa kemahiran kita nak. Okey, kemahiran yang kita nak capai dia berbeza, kan? Jadi jangan banyak-banyak, satu video satu kemahiran saja. Jadi kalau banyak kemahiran, banyaklah videonya. Alright. So contohnya macam tadi kita dah identify kemahiran pakai kasut. Alright. Bila kita dah identify kemahiran pakai kasut, dan langkah seterusnya kita menyediakan task analisis. Okey. So task analisis ni saya sedia maklum, semua pun tahu kan, task analisis tu maksudnya kita menyediakan satu tugasan itu dan kita memecahkan tugasan itu kepada langkah-langkah yang lebih kecil sehingga tugasan itu selesai. Macam yang tadilah saya bagi contoh yang pakai kasut tu kan, ambil kasut mula-mula, lepas tu buka lubang kasut, lepas tu masukkan kaki kanan dalam kasut, kemudian velcro, tutupkan velcro. Jadi itu kita sediakan dulu. Kita sediakan task analisis. So task analisis tu pun kalau boleh jangan too complicated lah. Biar benda tu kita senaraikan secara ringkas untuk menggambarkan setiap langkah action model yang perlu model tu lakukan. So, selepas kita dah provide task analisis untuk memakai kasut, kemudian kita kena fikir, kita kena select and provide the video model. Kita kena fikirkan siapa model yang akan memainkan video tersebut. Alright. So, kalau video kita pilih video modeling. Okay. Jadi kita kena pilih, kita boleh pilih sesiapa, anak-anak ke, kawan ke, kan? Team member ke, kan, untuk jadi model mendemonstrasikan langkah-langkah yang telah disenaraikan dalam task analisis untuk memakai kasut. Okey, kemudian bila kita dah pilih siapa model, kita dah tentukan, kemudian kita pilih pula select type of video based intervention. Ini saya sekalikan tadi ngata. Maksudnya kita dah pilih model, lepas tu kita tentukan jenis video based intervention apa yang kita nak gunakan. Kalau video modeling, video prompting kita boleh gunakan orang lain. Tapi video self modeling kita gunakan model itu sendiri, kan. Even video point of view video modeling pun boleh gunakan orang lain. Jadi kita boleh pilih lah mana satu. Okey. Kemudian saya terfikir satu benda, saya nak share. Kalau macam PhD saya bangunkan modul dan saya buat video modeling untuk satu-satu kemahiran. Lepas tu saya buat lagi video prompting. Maksudnya saya ada dua video, video modeling, video yang penuh kemahiran tersebut, dan saya buat lagi video prompting yang saya gunakan video prompting itu sebagai latihan. Mula-mula murid akan tengok dulu video modeling yang penuh, kemudian dalam sesi latihan yang saya jalankan selama 4 minggu,
murid-murid lakukan latihan tersebut melalui video modeling yang saya buat. Jadi dia sama juga daripada video modeling tu, tapi video prompting yang gunakan untuk latihan tu saya sediakan ada section-section lah, ada pause. Jadi video modeling tu kadang-kadang payah kalau kita nak, sebab dia berterusan kan, kadang bila kita dah tekan pause, lepas tu learners lakukan kemahiran tersebut, lepas tu kita nak go back balik ke, ataupun nanti dia dah ni kita terlajak ke video tu kan, sebab kita guna video yang penuh. Jadi boleh juga gunakan video modeling tu, masuk buat lagi satu video, itu sebagai latihan, buat section by section. Itu video prompting, section by section, daripada video modeling tu yang sama tapi buat section by section untuk sebagai latihan. Jadi dia senang. Jadi kalau katakan step ambil kasut, that's it, senang kan. Jadi kita nak ulang pun senang, back dia pun akan mati sampai situ je kan, sampai step situ je. Kalau kita nak terus ke step kedua tu, kita mainkan video prompting yang lagi satu sebagai kesinambungan daripada task tu, ya. Kemudian kemudian langkah seterusnya kita identify and provide video equipments. Selepas kita dah tahu model, kita dah tahu apa video based intervention yang kita nak gunakan, kemudian kita kena kenal pasti video equipments. Okay, video equipment. Nowadays I believe everyone has smartphone. Jadi boleh je guna smartphone. Masa saya dulu saya guna digital camera lah yang saya pinjam daripada fakulti kan. Thank you so much kan. Cik Rizal dia banyak bantulah dengan isteri dia kan, pinjamkan saya LCD lah kan, masa saya belajar pinjamkan saya voice recorder lah kan, digital camera. Okay, saya guna digital camera kan. Saya guna digital camera dan saya record kemahiran yang diingini lah. Kemahiran saya lebih kepada aktiviti tangan lah, sebab saya video itu untuk meningkatkan hand dexterity skill, meningkatkan kecekatan tangan, hand dexterity dan juga aktiviti daily living. Sekiranya melalui video modeling ni hand dexterity dia improve, jadi kita boleh katakan bahawa dia punya aktiviti daily living pun akan improve juga. So kita dah identify video equipment apa, alright. Kena ada yang stick tu kan, yang stander tu kan, sebab bila you buat video kan, you kena identify focus area mana you nak fokus kan. Saya hari tu kena panjat meja, panjat kursi lagi kan, sebab model saya dekat bawah, saya kena ambil dari atas kan. Untuk menghasilkan, bangunkan video-video tu. So you kena identify yang sesuai. Kalau biasa guna stick tu smartphone pun dah okey juga kan guna kan. Saya guna digital camera tu berat sikit, yang saya terpaksa menggigil jugalah, sebab kalau video yang panjang tu towards the end tu kan dah macam menggigil dah lutut kan, sebab kena rigid kan, keras je untuk pegang stick dan digital camera tu. Kemudian bila kita dah record, kita dah tahu barang equipment video kita gunakan, kita record the video, kita record. So sesi akhir lepas kita dah record, kita edit and create the video, edit dan create the video. So edit dekat sini, kalau pengalaman saya masukkan teks, saya masukkan teks. Kemudian saya gunakan kepakaran IT, bukan saya yang edit dan create video tu, saya gunakan kepakaran IT. Dia yang video tu kita dah hasilkan dan video tu saya bagi dekat pakar IT tu. Dia bantu saya edit dan hasilkan video tu lah. Mungkin kadang-kadang kita punya, sebab kadang-kadang kita ni macam saya OT, manalah kita tahu teknologi ni sangat. Jadi IT tu dia boleh cantikkan gambar kita kan, and then dia boleh kemaskinikan lah video tu, jadi macam proper lah. Ini sebab modul. Tapi kalau ibu bapa yang nak
menggunakan video modeling untuk anak-anak mereka, tak payahlah buat macam saya kan. Sebab saya ni macam modul untuk PhD. Jadi dia biar nampak elok sikit lah kan. Tapi kalau ibu bapa just boleh ambil je video modeling mana-mana and then tunjukkan, ataupun tak perlu edit pun tak apa kan. Just ambil je mana-mana dan tunjukkan. Ataupun kalau buat self modeling tu, ambil gambar anak dan tunjukkan menggunakan smartphone saja. Tak payah nak edit-edit, tak payah nak create kan. Sebab bila create tu dia akan masukkan multimedia, dia masukkan bunyi kan. Benda tu sebenarnya pengalaman saya semasa collect data tu, memang murid memang akan tertarik dengan benda-benda macam tu. Dia tertarik dengan bunyi, dia tertarik dengan warna-warna, sebab tu multimedia tu dimasukkan dalam saya punya elemen video. Bunyi kan, sebab ini hasil daripada kajian analisis saya. Sebab guru-guru mengatakan murid-murid memang, especially autism, dia kata memang dia akan attract dengan laptop, sibuk nak tengok laptop, lepas tu dia memang attract dengan bunyi-bunyi. Dia cikgu-cikgu cadangkan dekat saya, puan masukkan bunyi, masukkan warna-warni. Memang budak-budak autis memang tertarik dengan keedah macam tu. So saya masukkan multimedia lah. Tapi the aim is there, but in a proper way lah, sebab dia modul. Okay, video modeling successfully improve desire skill. Okay, banyak kajian lepas yang dilakukan yang menggunakan video based intervention, sama ada video modeling, video prompting, video self modeling ataupun point of view video modeling, telah menunjukkan perubahan atau peningkatan kemahiran yang mereka hendak. Antaranya video modeling. Alright, so artikel ni bertajuk Effects of Video Modeling for Young Adults with Autism in Community Employment Setting. So dia, siapakah sampel dalam kajian ini? Yang sampel kajian adalah Young Adult with Autism. Apa yang mereka hendak yang autism ni capai adalah kemahiran customer service. Employment, pre-employment, maksudnya service, customer service. So how mereka menggunakan video modeling and where mereka aplikasikan video modeling ini di community employment setting, and what is the results? Video modeling was also effective in enhancing the quality of interaction with customer. Terdapat keberkesanan dari segi interaksi dengan customer oleh young adult with autism. This is video modeling. Mereka menggunakan video modeling. Seterusnya artikel yang gunakan video prompting. Alright. Tajuknya Promoting Daily Living Skills for Adolescents with Autism Spectrum Disorder via Parent Delivery of Video Prompting. So mereka menggunakan video prompting kepada siapa? Kepada adolescent with ASD yang berumur 12, 13 dan 17 tahun. So tetapi melalui siapa? Melalui parents. 3 parents who express a desire to teach their children with ASD to complete daily living skill using video prompting. Parents yang tolong deliverkan the video prompting kepada anak adolescent ASD mereka. So what skill adalah daily living skill. Apa skill itu? Making a bed. Mereka mendirikan 14 step task analysis. Mereka membuat cooking pasta, ada 23 step task analysis, dan tying shoes 18 step task analysis. So these three tasks adalah di bawah daily living skill untuk kemahiran yang ingin dicapai dalam artikel ini. So how mereka menggunakan video prompting? Where? Kitchen, dining room, living room, di rumah mereka. Sebab parents yang tolong deliver the video prompting to their children. The results,
Result indicated that parents were successfully in their delivery of training procedure and their children acquire and maintain the skill. Even though selepas habis sesi intervensi, tetapi anak mereka masih boleh maintain atau berkemahiran dan maintain kemahiran yang 3 ni, walaupun dah habis sesi intervensi. So nampak berkesan jugalah. Okay, video self-modeling. Okay, video self-modeling tajuk dia the use of self-modeling to increase on-task behavior in children with high functioning autism. Okay, masalah tingkah laku kan dalam kalangan high functioning autism. So siapakah sampel kajian ni? Elementary school student VASD berusia 11, 9 dan 10 tahun. Okay. So apa task yang mereka lakukan dalam kajian ini is on task academic engagement. Okay. So maksudnya tadi kita dah tengok pre-employment. Okay. Kita dah tengok daily living skill. Now behavior dia dalam academic engagement. Maksudnya dalam kelas. Kan? Jadi kita dia gunakan video self modeling. Alright, so how gunakan video self modeling? Where in the classroom? So result dia apa? All three students showed an increase in on-task engagement from baseline to intervention phases. So ni kajian lah. Baseline tu maksudnya daripada yang mula-mula tanpa without self modeling. Sehingga kepada dapat intervention video self modeling. So mereka ketiga-tiga ni menunjukkan ada peningkatan dalam task engagement yang dilakukan dalam kelas. Okay, seterusnya point of view video modeling. Okay, articles dia adalah effects of point of view video modeling for Korean adolescents with autism to improve their own task behavior and independent task behavior during vegetable gardening. So yang ini task dia, tingkah laku dia dalam aktiviti vegetable vocational skill. So siapa? 3 lelaki Korean adolescent VASD yang berusia 14.2, 14 dan 13.7 tahun. So apa dia? Kemahiran tersebut ialah on task behavior and independent task skill. Ada 2 task yang ditekan kat sini iaitu weeding and watering skill in gardening. Dia merumput dan juga menyiram pokok bunga. Attending a vegetable gardening class after watching the video modeling. Maksudnya dia menghadiri kelas cara buat vegetable gardening selepas dia melihat video modeling. So maksudnya artikel ini, kajian ini mula-mula dia buat video modeling. Alright. Vegetable gardening. So itu adalah kelas. So bila sampel dah tengok video modeling of vegetable gardening dan mereka akan practice aktiviti ini untuk lihat keberkesanan vegetable gardening task. Okay. So how mereka gunakan point of view video modeling? So where di salah satu center iaitu Rehabilitation Service Center Korea, a big city dekat Korea. Okay, so ini rehabilitasi punya center lah. So what is the result? All the participants shown an improvement in their own task behavior and independent task performance. The improved outcomes for the intervention were maintained when the intervention was completed and was applied to other environment. Alright, so maksudnya selepas habis sesi intervensi untuk kemahiran ini, mereka berjaya teruskan kemahiran tersebut walaupun intervensi dah selesai and was applied to another environment. So this is very important. The skill need to be generalized. Skill tu mungkin dibelajar dekat sekolah. Okay, tetapi perlu di-generalizekan. Maksudnya dia boleh buat dekat tempat lain skill yang dia belajar di sekolah tersebut. So untuk kajian ni, dia dah belajar di rehab center and then dia berjaya selepas selesai
intervensi and dia apply kemahiran tersebut dalam persekitaran yang lain. Okay? Thank you. Oh, saya dah habis lah. Okay. So saya tak ceritakan sangat saya punya PhD. Saya dah selitkan dalam slide-slide tu ya. Okay. So saya rasa itu saja lecture saya. Okay. Saya kembali semula kepada Dr. Hasrul, moderator kita. Silakan Dr. Hasrul. Oh, one more thing. Saya ada 2 video actually. Sebentar Dr. Hasrul, saya ada 2 video yang saya nak share. Okay, saya stop dulu, stop sharing this. Okay. Okay. Saya sharekan video ni ya. Video ni kebetulan sekolah anak saya, cikgu dia suruh buat kemahiran pendidikan kan. Dia suruh buat pergerakan binatang. Jadi saya dah belajar video modeling kan. So saya buatlah video. Saya buat video untuk menggambarkan setiap pergerakan binatang tu. Jadi saya boleh share dekat sini lah sebab dia adalah video modeling juga ya. Kejap. Okay. Okay, right. Itu salah satu video. Sekejap nanti saya stop dulu. Okay, dan saya pergi kepada Google Meet. Okay, itu adalah boleh dikatakan video modeling lah sebab anak saya mendemonstrasikan tingkah laku binatang, pergerakan binatang, buaya, ayam dan burung. So ditunjukkan video tu secara penuh. Okay, pergerakan setiap binatang tersebut. Okay, lagi satu video ni semasa saya dalam pengajian PhD saya terkena pula COVID-19 ni kan. PKP pertama dulu tahun lepas di mana banyak intervensi center tutup kan, dan saya pun dapat maklum balas parents yang perlukan intervensi kan. Jadi saya sempatlah buat satu group, satu YouTube channel saya yang di mana anak saya adalah sebagai model. Anak saya sebagai model dan saya banyak bagi aktiviti-aktiviti yang mereka boleh lakukan di rumah. Lebih kepada video modeling lah. Video penuh, video modeling. So masa PKP satu hari tu. So video yang saya nak beri yang nak tunjukkan ini adalah video masa tu tengah PKP yang pertama tahun lepas yang kita beraya first time, tak pergi ke mana-mana. Raya pertama je dapat pergi sekitar yang terdekat kan. Jadi saya terfikir masa tu saya nak buat video modeling yang parents boleh tengok macam mana nak latih anak mereka bersalaman di pagi raya. Jadi saya hasilkan video ni dekat dalam YouTube channel saya, tapi sebab dah banyak kekangan, kita dah banyak komitmen kan, kekangan belajar, masa semua, jadi tak banyak video lah dalam YouTube channel saya. Tapi boleh tengok for parents kalau dalam ni ada parents with kanak-kanak disability you can go to OT sharing activities. Dalam tu ada a few activities yang saya buat video modeling yang parents boleh guna pakai lah, boleh tengok dan ada idea untuk buat aktiviti bersama anak mereka di rumah. Ini salah satu, supaya masa tu saya terfikir nak hari raya kan, jadi buat satu video modeling bagaimana anak tu bersalaman dengan ibu bapa di pagi raya. So saya share ni video ni
melakukan tingkah laku bersalaman di pagi hari raya. Cara pelaksanaan adalah tunjukkan rakaman video ini kepada anak beberapa kali, kemudian galakkan anak berlatih hingga anak mencapai tingkah laku tersebut. Selamat Hari Raya Mahat Zahir dan Batin. Saya Nurbita Abdul Aziz. Okey. Ya, itu antara contohlah video modeling. Maksudnya kemahiran yang saya fikir masa tu sebab nak raya, kita dah PKP. Jadi mungkin boleh bantu ibu bapa untuk tunjukkan video kepada anak bersalaman di pagi hari raya. Ya. Alright. Saya rasa itu saja. Video pun saya dah tunjuk. So saya serahkan semula kepada Dr. Ashraf. Ya, terima kasih kepada Puan Nurbita atas perkongsian yang amat bermakna tadi. Saya dapat lihat ada pelbagai definisi dan praktis di dalam video modeling ini, dan banyak juga konsep dan kriteria yang kita perlu lihat dari segi video modeling, video prompting, using the self modeling, dan banyak cara-cara lain yang membantu dalam praktis ini. Mungkin kita kena ambil masa sedikit untuk mengulang semula. Saya percaya FB Live ni kita boleh ulang sekali lagi untuk mendengar dan memahami, sebab ada banyak tips-tips dan juga poin-poin yang perlu diperhatikan, terutamanya bila saya tengok ada point of view dalam video modeling ini. Itu mungkin nak kena fahamkan lagi. Saya sendiri pun belum faham lagi. Tetapi macam biasa, Puan Nurbita, ada beberapa soalan daripada kita punya penonton kita. Mungkin saya nak rangkumkan kepada 3 soalan sahaja pada malam ini. Ada beberapa soalan yang saya lihat tadi dalam FB page. Yang pertamanya berkenaan dengan penggunaan virtual reality ataupun hologram di dalam penggunaan sebagai kita panggil medium PDP lah untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Dan yang keduanya, mungkin saya rangkumkan soalan itu tadi, bagaimana ia boleh digunakan untuk terutamanya kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. Silakan Puan Nurbita, soalan pertama kita. Ya, maksudnya penggunaan virtual reality ke? Penggunaan virtual reality dalam kelas pembelajaran untuk kanak-kanak keperluan khas. Betul. Okey. Okey. Alright. Terima kasih atas soalan tu Dr. Ashrul. Soalan ini dia luas skop kajian saya kan sebenarnya. Tetapi saya cuba jawablah ya, cuba jawab soalan tersebut. Kalau ikutkan visual reality ni dia very high tech dan very costly. Dan saya tak pasti kalau ada visual reality di dalam diimplementasikan dalam kelas ataupun sebuah sekolah. Saya kurang pasti yang tu. Tetapi again saya cakap it's very high tech dan very costly. Kalau ada memang costly lah nak dapatkan tu. Dan bagaimana dia dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, apa yang saya faham sebab saya di fakulti kita ada orang expert dalam visual reality ni rakan-rakan kami dekat fakulti tu, pengajian pendidikan kan, ramai yang expert bahagian teknologi termasuk virtual reality. Pada mulanya dulu saya nak buat virtual reality sebagai kajian saya, tapi selepas saya telefon salah seorang rakan pensyarah di fakulti kami, dan beliau menyatakan it's very costly. So saya memadamkan saya punya niat lah untuk membuat visual reality. So visual reality ni dia 3D konsep. Kalau dia boleh diprogramkan. Dan dia ada dia punya program itu. Contohnya saya tak pasti kalau dalam kelas apa matlamat kita nak guna. Okey, dalam kelas apa matlamat? Kalau nak mengajar matematik ke, nak mengajar subjek lah kan, bahasa Inggeris ke, menggunakan visual reality. So kita kena tahu apa kita punya matlamat dulu untuk kita buat virtual reality. Kalau ikut pandangan saya,
sebab saya banyak baca visual reality untuk kanak-kanak ketidakupayaan adalah kerana mereka ada masalah sosial, komunikasi, masalah emosi. Saya tak teringat, mungkin saya tak teringat atau mungkin saya tak pernah terjumpa artikel yang visual reality untuk akademik. Akademik tu maksud saya literasi, numerasi, kan? Saya tak ingat atau mungkin saya tak terjumpa artikel tersebut. Tapi yang saya jumpa artikel visual reality untuk kanak-kanak ASG adalah sebab anak-anak ini mengalami masalah social communication, masalah tingkah laku, emosi mereka boleh digunakan visual reality. Hopefully saya menjawab soalan tersebut lah. Ya. Okay, terima kasih Puan Norbita. Saya juga mengharapkan jawapan itu memberikan sedikit peluang kepada petanya soalan untuk melihat semula visual reality ini dari segi seperti Puan Norbita katakan tadi, mungkin dia agak kos tinggi untuk kita laksanakan di peringkat persekolahan atau di classroom. Okey, dan baiklah, saya teruskan kepada soalan yang kedua. Ini pun rangkuman daripada beberapa soalan yang saya summarykan daripada FB Live tadi. Didapati adalah masih lagi pengguna kita ataupun pelayar kita melihat video modeling atau video prompting. Banyak dua definisi yang saya tengok bertukar-tukar yang mereka pakai. Mungkin nanti Puan Norbita boleh jelaskan sekali lagi. Tapi soalan ini lebih kepada bagaimana video modeling itu sendiri dapat diuji keberkesanannya dari segi berapa lama tempoh masa yang sesuai untuk kita praktiskan di dalam sesuatu masalah, terutamanya kita bincangkan di dalam bilik darjah, masalah dalam bilik darjah, dan seterusnya adalah itu pertamanya berapa panjang video tersebut, dan seterusnya adalah di dalam kita menjalankan video tadi mungkin kita ada buat editing dari segi masukkan animasi ataupun masukkan teks untuk mungkin nak memberi sesuatu tunjuk ataupun perkara-perkara tertentu. Adakah itu akan mengganggu atau kita panggil distract the student untuk fokus kepada the main content of the video? Dan seterusnya, ada tak pandangan Puan Norbita sendiri selain daripada kita gunakan video the actual model, kita gunakan animasi? Silakan Puan Norbita. Banyak soalan ini. Banyak soalan. Saya terus catch up satu-satu. Saya akan bagi apa yang saya dapat catch up. Okey, tentang masa video modeling yang sesuai. Video modeling masa sesuai. Okey, dalam Murray menyebut untuk penghasilan sesebuah video tidak melebihi 3 minit. Tidak boleh melebihi 3 minit. Dan tetapi dia bergantung juga kepada tahap tumpuan seorang kanak-kanak with disability. Dalam video saya yang saya bangunkan, saya gunakan itulah sebab saya bangunkan modul tu berdasarkan kepada teori dan model kan yang tertentu. Jadi saya memang hasilkan video tu tak lama, seperti yang dicadangkan lah. Saya 3 minit lebih, sikit lah tapi tak lebih. Dan kemahiran tu very simple sebab selepas semasa fasa analisis tu guru yang cadangkan saya supaya tidak letakkan terlalu berat kemahiran tu, saya juga buatkan cangkuk tu dan saya dah memanggil pakar-pakar sesuai tak cangkuk tu. So saya banyak dapat informasi. Cangkuk tu pun kadang-kadang tak sesuai. Kita rasa macam okey je kan, kita buat je kan. Tapi rupanya banyak benda yang kita dapat daripada pakar-pakar ni ada yang tak sesuai untuk murid keperluan khas. Contohnya cangkuk tu. So itu antaranya lah. So berapa lama implementasi ni di dalam kajian saya lakukan base pada kajian saya selama 4 minggu selama 4 minggu mengikut jadual dalam kelas. Modul saya ni cikgu yang gunakan dan dia orang gunakan dalam komponen kemahiran manipulatif sebab nak meningkatkan hand dexterity kan. Jadi guru tu mempunyai 30 minit sehingga 1 jam untuk satu slot topik kemahiran manipulatif. Jadi saya akan
saya akan rujuk kepada jadual yang telah ditentukan dalam kelas. Walaupun kalau boleh kita nak macam sesi OT seminggu sekali 1 jam ke berapa kan, tapi saya terpaksa ikut jadual yang telah ditentukan dalam kelas, iaitu di bawah mata pelajaran komponen kemahiran manipulatif. Jadi dalam masa 4 minggu tu mereka jalankan dan mereka ulang. 1 minggu tu mereka habiskan satu kemahiran. Dan saya tidak dapat buat lama kerana arahan daripada ini urusan etika lah, urusan etika, di mana saya tak boleh, saya ada masa-masa tertentu lah untuk jalankan kajian. That's why saya pilih 4 minggu. Tetapi dalam kajian-kajian yang lepas, actually bila saya tengok ada yang buat satu kemahiran 1 minggu. So saya rasa okey lah kalau saya pun buat macam tu, satu kemahiran 1 minggu, minta cikgu buatkan kan. Jadi saya refer pada artikel, ada yang buat on the same day pun ada. Terus dia buat kemahiran tu. Ini especially terapis lah. Dia orang terus buat kemahiran tu terus saja tunjukkan, dan mereka terus immediately buat kemahiran tersebut. So macam yang Dr. Ashrul tanya berapa lama, saya cadangkan video tu 3 minit, lebih sikit pun tak apalah, tetapi mengikut tumpuan kanak-kanak tu. Yang kedua, boleh dijalankan dalam 1 minggu, 2-3 kali sesi boleh. Boleh continue, sebab benda ni video modeling is repeat sampai dia mahir. Kalau kata seminggu tu dia tak mahir, you still have to continue the video tu sampai dia bolehi targeted skills tu. Ada soalan lagi? Soalan banyak. Macam mana kalau dengan menggunakan animasi pula? Animasi, ya betul, animasi. Okey, saya terjumpa artikel yang menggunakan video modeling, dia masukkan animasi. Jadi maksudnya kita boleh gunakan animasi dalam video modeling kita. Selain daripada animasi, saya juga terjumpa artikel yang menggunakan social story plus incorporate dengan video modeling, social story. Boleh juga. Selain kalau kita kata video prompting, video modeling macam Dr. Ashrul cakap kan. So boleh juga kaedah-kaedah atau strategi lain, social story yang saya pernah jumpa, animasi. Lepas tu dia panggil hero, maksudnya budak tu dia suka kartun hero, apa tah nama kartun tu, jadi dia namakan video modeling tu hero apa benda tah, maksudnya budak tu video model tu hero kartun tu lah. So maksud saya rasa tak ada masalah. Kalau yang katakan tadi animasi boleh, saya rasa boleh. Okey, baik. Menarik ya. So maksud di sini apa yang saya dapat faham adalah bagaimana video modeling ini dijadikan mode of delivery. Betul tak? So macam-macam teknik strategi kita boleh gunakan, social story, picture analysis, task analysis, tapi kita sampaikan melalui video berbanding kita buat secara orang kata one to one atau in the actual activity. Saya pernah overcome picture cues juga. Picture cues pun boleh juga. Dia combine sekali. Picture cues. Picture tu macam video support lah. Video dengan video boleh juga. Dia combine sekali. Okay, baik. Puan Norbita, mungkin soalan terakhir pada malam ini. Soalan terakhir, boleh dah tarik nafas Puan Norbita, dah habis dah. Okey Puan Norbita, tadi saya ada dengar berkaitan dengan target behavior, dengan kita nak dapatkan skill-skill tertentu. So dalam konteks mungkin dalam 1 minggu kita nak capai sesuatu objektif, mungkin dalam kelas pengajaran kan, dan mungkin Puan Norbita ada pengalaman dari segi melihat effectiveness, dari segi how the student retain their skills apabila dah kita jalankan video modeling. Dan soalan yang ketiga ni berkaitan dengan yang diberi adalah berkaitan dengan how the skill can be transferable, ataupun kita boleh pindahkan mungkin kepada aktiviti ataupun skill yang lain. Sebagai contoh dalam soalan bincangkan berkenaan dengan problem solving skill,
ataupun kita panggil self-regulation skills. Mana kita dah ajar satu target behavior dan seterusnya kita mengharapkan dia boleh berkembang ke arah skill-skill yang lain. Mungkin Puan Novita boleh bagi pandangan. Yang soalan pertama tadi apa Dr. Asrul? Soalan yang betul-betul berkaitan dengan macam mana kita nak retain dia skill tu, macam mana kita dapat nak tengok selepas 3 minggu kita dah ajar seminggu tu, kita ulang balik, kita boleh nampak tak skill yang sama dia boleh buat ke tak. Okay, sebab ni based pada saya punya pengalaman kan masa saya collect data. Okay, satu limitasi kajian saya lah, maksudnya dia boleh retain ke tidak. Okay, masa collect data kita buat pre-post. Okay, kita sebelum dia conventional kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas macam biasalah, mula-mula kan conventional, kaedah tradisional. Kemudian proses intervensi tu menggunakan video modeling. Lepas tu kita ambil selepas tu post intervention kita tengok keberkesanan video modeling tu. Okay, saya menggunakan Purdue Pegboard test, salah satu standardized instruments untuk hand dexterity. So saya ambil waktu baseline dan juga waktu post lah selepas intervensi, iaitu selepas 4 minggu. Hasil dapatan terdapat peningkatan. Tetapi tangan kanan tak dapat peningkatan. Tangan kanan tidak terdapat peningkatan. Okey, sebab Purdue Pegboard tu dia ada tangan kanan, tangan kiri, kedua belah tangan. Setiap item tu meningkat kecuali tangan kanan tak meningkat. Okey. So apa yang saya boleh saya simpulkan hasil dapatan kajian saya adalah saya menyokong kenapa tangan kanan tiada peningkatan. Kerana majoriti student saya menggunakan tangan kanan. Jadi tangan kanan adalah hand dominant. Jadi hand dominant. Jadi mereka dah biasa walaupun without video modeling ke or with modeling ke, mereka tutup mata pun, ini betul adalah yang saya cite. Mereka tutup mata pun mereka boleh buat. Alright, so that's why tangan kanan tu tak ada peningkatan. Tapi tangan kiri, kedua tangan, assemble tu ada peningkatan. Alright, dan lagi satu saya ingin katakan, waktu saya collect data tu telah berlaku lockdown, PKP. Nak katakan saya boleh tengok selepas, maksudnya dia generalizekan lah, dia transferkan skill dia selepas intervensi tu, walaupun dalam kajian kita dah tengok pre-post tu terdapat keberkesanan, tetapi selepas kajian tu kita tak boleh nak access. Itu adalah limitasi kajian sebab kita masa tu dah lockdown. Itu pun waktu lockdown tu saya terpaksa collect data. Separuh daripada murid itu saya terpaksa pergi ke center dan pergi ke rumah mereka untuk collect data. Lepas tu dah tak ada lah. Lepas tu dah lockdown, dah nasib baiklah, alhamdulillah saya punya collect data tu dah selesai sampai habis. Cuma mungkin kajian susulan adalah generalization, kesinambungan. Lepas dia dah capai tu, selepas tu dia generalize tak skill tu ke tempat-tempat lain. Itu saya tak dapat buat lah. Saya memang buat kat situ sebab kita dah lockdown, kita dah terhad kat situ. Saya terpaksa kumpulkan murid-murid, terpaksa jumpa sebab Tanjung Malim dia sepadan Selangor dengan Perak. Jadi murid yang di sekolah Perak ni banyak tinggal di hulu Selangor, di Selangor. Jadi murid di Selangor tak dapat datang sekolah. Jadi saya terpaksa mohon permohonan Balai Polis untuk buat semua murid-murid yang di hulu Selangor tu di Selangor, pergi rumah diorang, pergi kumpulkan di satu tempat dan buat. Setakat itu je lah maksudnya. Tapi secara empirical study terdapat keberkesanan. Okey, baik. Puan Nurbita, alhamdulillah dapat menjawab soalan dengan baik ya, Puan Nurbita, tahniah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Puan meluangkan masa bersama dengan pelayar-pelayar kita dan pelajar-pelajar. Dan saya ucapkan juga ribuan terima kasih kepada semua yang memberi perhatian dan memberi soalan-soalan tadi. Dan macam saya katakan tadi, mungkin agak
sukar untuk kita hadam semua perkara yang baru ni kebanyakannya, dan saya nampak potensi video modeling digunakan sebagai mode of delivery. Dan malah saya tengok dalam PDPR pun banyak guru-guru sebenarnya telah mempraktiskan video, cuma dia tak panggil video modeling saja. Mungkin itu boleh dijadikan satu term atau konsep untuk guru-guru pendidikan khas lihat semula. Dan malah kalau kita tengok scoping review yang Puan Norbita lakukan di awal study tu, macam mana OTs menggunakan video modeling, mungkin satu kajian scoping satu lagi untuk kita lihat bagaimana pula special educators boleh menggunakan VM. Dan saya harap ada beberapa rakan-rakan kita boleh melihat semula kesesuaian VM di dalam PDP ataupun dalam teaching and learning dalam classroom. Sebenarnya kita nak sambung lagi ni sehingga pukul 12, tapi sebabkan hari ni kita ada game perlawanan Malaysia dengan Thailand, so terpaksa kita habiskan lebih awal. So itu yang saya nak bacakan soalan lagi ni, tapi sebabkan Puan Norbita pun nak berehat, nak menyokong Thailand saya dengar, dia bukan sokong Malaysia. So kita stop dahulu. Mungkin kita akan buat lagi siri-siri yang seterusnya. Dan saya suka juga nak beritahu kepada pelayar di sini, tidak berhenti di sini, boleh susulkan soalan kepada Puan Norbita sendiri melalui email beliau. Boleh dapati dalam website dan juga ataupun di dalam FB page jabatan sendiri, dan kita akan susulkan soalan-soalan tersebut. Dan ini adalah peluang yang baik untuk pelajar terutamanya melihat video modeling sebagai mode of delivery. Mode of delivery yang mana itu yang saya dapat rumuskan bahawa bagaimana video ini kita boleh praktiskan. Dan pastinya dari segi idea ataupun konsep-konsep berkaitan dengan modeling dan prompting juga perlu diperhatikan, dikomparekan dengan betul. Dan bagi saya sebagai pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, terutamanya Puan Norbita, dan kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Untuk buat masa ini, saya habiskan dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Alhamdulillah, sudah tamat kita punya perbentangan hari ini. Di pihak saya mengucapkan minta maaf sekiranya ada kesilapan atau kekurangan di pihak kami dan juga di pihak panel juga. Dan kita akan jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua.